Okey. Sebelum saya mula, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Harmiza Muhammad Saleh atau Cikgu Pusaka dari My Pusaka Bertam. Tapi of course lah sekarang ni bekerja dari rumah kan, dan malam ni pun bersiaran daripada rumah. Okay. Alhamdulillah malam ni saya berpeluang lagi sekali untuk bercerita tentang kisah urus pusaka, suka duka urus pusaka di slot kisah 9 suku malam di FB My Pusaka. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya harap semua yang menonton boleh share kepada sahabat-sahabat, saudara mara dan grup, okey, supaya mereka juga dapat mendengar kisah yang akan saya ceritakan malam ni. Okey, sebenarnya bagi yang baru pertama kali menonton, My Pusaka bersiaran secara live setiap hari 9 suku malam daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Okay, jadi malam ni giliran saya pula lah. Okay, dan kali ni saya nak bercerita tentang kisah pemilik harta yang masih hidup. Selalunya saya berkongsi cerita arwah, okay, di mana pemilik tu sudah tiada, sudah meninggal dunia. Kali ni cerita saya berkenaan dengan pemilik harta yang masih hidup. Kalau tengok tajuk tu apa? Okay, jadi klien ini adalah seorang lelaki. Sebenarnya klien ini adalah klien kepada salah seorang perunding My Pusaka dalam tim saya, tim Cikgu Pusaka. Okay. Jadi sebenarnya dia sudah klien ni dia sudah bayar penuh, dokumen pun dah siap, cuma tunggu nak sign dokumen. Okay, jadi perunding saya call saya, dia cakap, Cikgu Iza, saya ada sedikit masalah. Katanya klien ni tak mau sign, okay, tak nak sign dokumen. Okay, jadi saya pun pelik jugalah. Dan dia kata isu sikit sebab klien ni nak semula dia punya duit, okay? Dia punya kos untuk buat dokumen hibah ni dia nak semula, okay? Jadi saya cakap dengan dia, okey, tak apalah, saya cuba call, saya cuba bincang dulu dengan klien ni. Jadi saya pun call lah klien ni, okay? Jadi bila saya call, saya kena tahu cerita yang penuh lah, okay? Saya kena korek cerita. Rupanya klien ni, okay, seorang bapa, dia ada isteri dan beberapa orang anak. Dia tak nak ada salah seorang daripada anak dia tahu tentang hasrat dia lah, okay, tentang hasrat yang dia sudah nyatakan dalam dokumen hibah. Okay, sebenarnya mungkin salah faham ataupun dia terlalu risau lah. Sebenarnya bukan dia seorang saja yang risau bila buat perancangan harta, bila buat pembahagian harta. Sebenarnya ramai juga yang macam ni. Dia risau, takut ada anak yang tak puas hati, takut isteri tak puas hati, takut ada yang kecil hati, okay? Jadi dalam kes ni dia tak nak anak lelaki dia tahu. Okay? Bila saya tanya lagi kenapa, okay, dia kata sebenarnya dia tak orang cakap, dia tak percaya, bukan tak percaya dari segi wang ringgit. Dia takut anak lelaki dia ni tak dapat menjaga adik-adik dia. Sebenarnya klien ni dia pernah berkahwin sebelum
dia ada perkahwinan yang sebelum ni lah dan sudah bercerai. Dan anak yang dia maksudkan ni adalah daripada perkahwinan yang pertama. Sekarang ni dia ada beberapa orang anak dengan isteri yang baru dia lah. Taklah baru, cuma isteri yang kedua lah kan. Jadi dia kata dia tengok anak lelaki dia ni, anak sulung lah, tak berapa bertanggungjawab terhadap adik-adik tiri dan mak baru dia ni lah kan. Dia kata yang anak lelaki ni macam kurang beri perhatian, kurang menolong adik-adik tiri. Dia lebih suka tolong dia punya kawan, okey. Kadang-kadang sampai bawa kawan-kawan pergi travel, jalan sana jalan sini. Tapi dengan adik jarang-jarang, okey. Memang dia tak berapa beri perhatian lah. Jadi dia takutlah kalau dengan keputusan yang dia buat ni, dia takut anak tiri ni tak puas hati. Dan sebenarnya anak tiri pula, anak betul dia lah, anak sulung dia, anak lelaki dia. Dan dia kata dia pernah dengar anak lelaki dia ni sudah berkira-kira, okey kalau ayah tak ada nanti yang ni dia punya, kereta ni dia punya, rumah ni dia punya. Sebab dia rasa dia lelaki, dia dapat lebih, okay? Dia dapat lebih, memang betul dia dapat lebih. Tapi itu kalau tak buat apa-apa perancangan lah. Okay? Jadi ayah ni pun dah risau, dia takut nanti nasib anak-anak dia yang dengan isteri yang satu lagi ni tidak terbela. Jadi dia pun bimbang. Sebab itu adalah sebab utamalah kenapa dia buat pembahagian harta, kenapa dia buat hibah. Tapi ujung-ujung dia tak nak sign, tak guna juga kan. Mula-mula dia cakap tak perlu sign, dia kata dah buat dah cukup. Tapi sebenarnya dokumen hibah ni, okay, apa-apa dokumen lah, dokumen wasiat atau dokumen hibah, dia perlu ditanda tangan. Tak boleh main buat tapi tak ada tanda tangan, tak ada tarikh, tak ada saksi. Memang macam tak buat lah kan. Okay, dia tak ada dokumen yang ditanda tangan. Jadi saya terangkan kepada dia lah. Okay, kalau sebenarnya apa yang Tuan buat ni memang yang terbaik. Okay, Tuan sendiri kenal anak Tuan macam mana. Dan bila saya tengok dalam dokumen tu, memang ada harta untuk anak yang dia kata kurang tanggungjawab ni, anak sulung. Untuk anak-anak yang lain pun ada, untuk isteri pun ada. Dan bila saya tanya lagi sekali tentang rumah, kenapa, saya cakap kenapa rumah ni nak bagi dekat isteri ni, rupanya rumah tu 50-50 lah. Separuh memang nama isteri dan separuh lagi nama dia. Dan memang betul lah apa yang dia buat tu. Okay. Jadi bahagian 50% yang dia punya, dia akan hibah kepada isteri. Okay. Itu pun dia takut anak lelaki dia ni tak puas hati. Jadi bila saya dah bincang dengan dia, akhirnya dia setuju dengan cadangan saya. Dan Alhamdulillah dia sudah tanda tangan, lawyer pun sudah tanda tangan. Dan sekarang dokumen tu pun sudah selesai lah. Dah siap. Okay, sudah siap. Cuma sebab sekarang PKP kan, tak dapat lah nak bagi kat tangan dia sendiri. Sebab salah satu sebab kenapa saya nak bagi sendiri, sebab untuk elakkan salah faham lah. Okay, sebab takut nanti ada anak lelaki tu, takut dia pula salah faham lah bila dia tengok dokumen ni. Okay, sebenarnya adalah beberapa cadangan yang saya cadangkan supaya dia tanda tangan juga dokumen hibah dia untuk yang lain lah. Contoh rumah dia bagi dekat isteri dan juga ada anak perempuan dia lah. Okay, dekat anak lelaki tu dia tinggalkan sebagai pesanan sahaja. Okay, dia insya-Allah dengan perancangan yang baik,
dan niat yang baik, insya-Allah hasrat dia akan terlaksana. Sebenarnya ada 4 perkara yang kita perlu ingat bila nak buat perancangan harta. Okey, nombor 1, perancangan yang dibuat tu tidak boleh mudaratkan waris. Okey, contoh mudaratkan waris, katalah dia ada anak ramai. Okey. Ada isteri. Tapi dia bagi dekat seorang saja anak. Memang mudaratlah. Okey, dan tidak adil. Okey, perancangan mesti tidak mudaratkan waris dan mesti adil. Yang ketiga, perancangan yang dibuat ni mesti mengambil kira silaturahim. Okey, supaya silaturahim tu tidak terjejas. Okey, supaya silaturahim tu kekal baik. Okey, janganlah perancangan kita ni menyebabkan waris-waris kita bergaduh. Okey. Dan keempat, perancangan yang dibuat tu mestilah supaya harta tu dapat dimanfaatkan. Contoh saya boleh bagi, katalah dia ada rumah di Penang. Okay, tapi dia bagi dekat seorang anak ni kerja di Johor. Okay, anak ni pun sudah ada rumah. Anak ni pun tak berminat pun dengan rumah yang dia nak bagi tu. Okay. Mungkin kadang-kadang orang muda ni dia lebih suka duduk di kondo ataupun dia memang nak duduk di tempat dia bekerja. Jadi dia kadang-kadang dia orang biarkan sajalah. Dia tak minat pun rumah yang mak bapak dia bagi. Sedangkan dia tak bagi dekat anak yang duduk di Penang. Padahal anak tu kerja di Penang. Okay, jadi harta tu tidak dimanfaatkan dengan sepenuhnya lah, dengan sebaiknya. Okay, itu adalah 4 perkara yang kita perlu ingat bila buat perancangan harta. Sebenarnya tak perlu pening seorang-seorang. Bila nak ada hasrat yang tersirat lah, kita cakap, jumpalah perunding. InsyaAllah perunding akan cuba beri cadangan untuk pembagian harta. Kadang-kadang bila kita buat seorang-seorang memang pening. Saya ramai jumpa klien yang bertangguh-tangguh. Sebenarnya bukannya dia tak nak buat, tapi dia takut bila dia buat nanti anak-anak rasa tak puas hati. Okay? Kadang-kadang tu siap nak tanya anak-anak lagi. Takut anak-anak tak puas hati. Memang baguslah tanya anak. Okay? Tapi sebenarnya mak bapak ni dia kenal anak dia macam mana. Dia tahu hati budi anak dia macam mana. Okay? Dan kalau pening juga, tak tahu juga nak bagi, memang patut jumpa perunding. Okay? Jumpa pakar. Kita akan beri cadangan. InsyaAllah kita akan come up dengan cadangan yang terbaik untuk untuk perancangan harta tu, sama ada hibah ataupun wasiat. Okey. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya, dan jangan lupa besok ada kelas pewarisan percuma. Tajuknya apakah itu hibah. Kalau belum daftar, boleh cek Facebook My Pusaka. Okay, ada link di situ, tekan saja link tu, daftar untuk besok. Kelas mula 9.30 hingga pukul 11. Kalau tak jumpa Facebook mypusaka.info, boleh cari dekat Facebook saya Miza Saleh ataupun Facebook My Pusaka Bertam. Okay, setakat itu saja saya punya cerita kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Dan hari Isnin ni kisah 9 suku malam akan disambung semula, akan diceritakan semula oleh perunding lain pula. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.